Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat muka surat 100. Baris yang ke-9 daripada atas. Kata pengarang kitab ini, dan yang mendahulu bagi sifat khauf itu 4 perkara. Sebelum ini telah diperjelaskan kepada kita untuk merasakan diri kita ini sebagai hamba Allah, ibadullah, ibadur rahman, ada 2 perkara. Pertama, kalau kita betul-betul mengaku hamba Allah, ada perasaan takut kepada Allah. Satu. Yang kedua, perasaan ar-raja, sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah. 2 perkara ini. Ini sifat bagi seorang hamba kalau betul dia merasakan diri dia sebagai seorang hamba Allah. Kena pegang 2 sifat ini. Pertama, rasa takut sungguh-sungguh dengan Allah. Kedua, meletakkan pengharapan sepenuhnya kepada Allah. Jadi disebut oleh pengarang kitab ini, nak muzahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perkara. Yang pertama,
sentiasa kita menyebutkan pada diri kita, sesungguhnya kita ini banyak sangat dosa. Yang terdahulu, yang telah kita buat dahulu. Dan banyaknya lawannya yang telah lalu mereka itu kepada ia menzalimkan mereka itu. Pertama, nak rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa kita mengulang-ulang dalam diri kita, ya Allah, terlalu banyak dosaku terhadap-Mu, ya Allah. Sentiasa kita mengingatkan diri kita. Daripada mula kita masuk alam baligh hingga ke saat ini telah tercatat dosa dan pahala. Kalau belum baligh, tak ada. Masuk saja alam baligh yang dikatakan taklif ataupun mukallaf, maka di saat itulah dikira dosa dan pahala. Oleh itu, nak mentarbiah diri kita, nak mendidik diri kita rasa takut kepada Allah. Ya Allah, banyaknya dosa aku kepadamu, ya Allah. Itu maksudnya. Memang kita merasa, tuan-tuan, terlalu banyak dosa kita, derhaka kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan engkau sekarang tergadai, tiada bagimu kelepasan daripadanya. Maksudnya, kita merasakan diri kita ni sekarang ni, tuan-tuan, seolah-olah kita tidak terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun aku sembahyang, walaupun aku mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, tetapi ya Allah, aku merasakan belum tentu ibadah aku yang aku buat sehingga ke saat ini boleh melepaskan aku daripada azab-Mu, ya Allah. Allahu Akbar. Itu sebabnya, tuan-tuan, awal-awal lagi tanamkan rasa takut dalam diri kita. Itu yang pertama. Jadi mulai saat ini, sentiasalah kita astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sentiasa kita meminta ampun, sekurang-kurangnya 70 kali atau 100 kali. Sebab Nabi buat. Nabi yang maksum, yang tidak ada sebarang dosa, setiap hari Nabi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Dan ada setengah riwayat mengatakan sampai 100 kali Nabi beristighfar. Kita berapa kali, tuan-tuan? Kalau kita sembahyang seorang diri 3 kali, 5 kali 3, 15 kali. Kalau kita berjamaah, adalah kadang-kadang sembahyang subuh, sembahyang maghrib lebih
sedikit kita beristighfar. Tapi rata-rata kita istighfar 3 kali je. Itu kalau sembahyang. Kalau tak sembahyang, belum tentu lagi kita beristighfar. Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menzahirkan diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa menyebutkan sangat seksa Allah Subhanahu wa taala yang tiada kuasa bagimu dengan dia. Maknanya sentiasa kita ingat, sentiasa kita menyebut sesungguhnya azab Allah itu amat dahsyat. Tuhan dah sebut di dalam Al-Quran, inna azabi lasyadid. Tuhan kata, engkau kena ingat, inna azabi, bahawasanya azab aku, seksa aku, kata Allah, lasyadidun, sangat-sangat bersangatan. Kalau Allah Ta'ala gunakan kalimah syadid, boleh tahan lagi. Sesungguhnya azab aku, kata Allah, bersangatan pedih. Tetapi Allah Ta'ala gunakan lam. Kalau kita mengaji bahasa Arab, lam di situ ia lam taukid, nak menguatkan lagi. Menguatkan apa? Nak menguatkan sesungguhnya azab Allah Ta'ala itu memang sangat dahsyat. Gerun kita, tuan-tuan. Inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku, seksaanku, kata Allah, la syadidun, amat-amat bersangatan. Itu sebabnya, tuan-tuan, Nabi sebut dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah, fa in saluhat saluha amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali, rawahu Tabrani. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama sekali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala atas seseorang hamba pada hari kiamat ialah sembahyang dia. Yang Allah Taala akan hitung, yang Allah Taala akan tanya, yang Allah Taala akan hisab di mizan Allah ialah sembahyang. Maka jika baik sembahyangnya, baiklah amalan-amalan yang lain. Dan jika rosak sembahyangnya, maka binasalah amal-amal yang lain. Hadis sahih. Maknanya, kalaulah sembahyangnya diterima oleh Allah untuk dihitung, maka amalan-amalan yang lain akan mengikut. Sebaliknya, ibadah sembahyang dia Allah Ta'ala tolak. Tolak sebab apa? Tak betul. Tak mengikut kaifiat yang sebenar. Sembahyang dia tidak sah. Maka segala amalan-amalan yang lain Allah Ta'ala tak hitung, tak kira pun. Tengok, tuan-tuan. Itu sebabnya selalu saya sebut, peliharalah ibadah sembahyang ini dengan sempurna. Maksud sempurna ini, pelihara dengan sebaik mungkin segala rukun sembahyang yang 13.
termasuk rukun qauli, rukun fa'li, kita buat dengan betul. Sebagai contoh tuan-tuan, baru malam tadi saya mengajar Masjid Tengkera. Dalam tahiyat kita tuan-tuan, tahiyat ni ada bermacam cara, tetapi Nabi dah sebut dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi? Hadis riwayat daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami membaca tasyahud sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kami membaca Al-Quran. Maknanya tasyahud, tahiyat tu kena betul. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatuh tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba hamba Allah ni dia sebut ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Batal semayang. Perasan tak tuan-tuan? Dia sebut ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rosak semayang. Apa dia yang rosak? Ketika tasyahud dia, kerana dia menzahirkan huruf nun, an la, sedangkan di situ idgham alla, nun itu masuk kepada lam alif. Ashhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba dia baca ashhadu an la, dia bunyi an, bukan dia bunyi al. Rosak semayang, tidak sah. Itu satu. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia bunyikan tanwin, sedangkan dia idgham kepada ra. Sepatutnya wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammadan Rasulullah. Itu baru dua tempat saja tuan-tuan. Maknanya kalau dah 60 tahun dia semayang, dia baca ketika tasyahud ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hancur semayang. Allah. Ada hamba Allah tu menjerit dia. Ya Allah, mengapalah aku tak belajar daripada awal lagi. Kalau dia baca an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, batal sembahyang dia. Tengok tuan-tuan, itu baru dalam tasyahud. Belum lagi nak membicarakan rukun 5 dalam rukun qauli ini, yang perlu bibir kita berkata, bibir kita bergerak. Yang pertama, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kalau senyap, batal. Paling tidak Allahu Akbar, bibir bergerak. Yang kedua, Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, kecuali orang bisu. Yang ketiga, At-tahiyyatul
Yang keempat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi. 5 tempat ini wajib hukum fiqh kata bibir dia kena bergerak dan afdal didengari oleh anak telinga dia. Maknanya kalau 5 dalam rukun qauli ini tak berbunyi suara tuan-tuan, tidak bergerak bibirnya kecuali orang bisu, maka batal sembahyang. Oleh itu jangan bibir tak bergerak. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, belajarlah betul-betul. Bertanya kalau kita tak tahu. Kita jangan malu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ingat, nak menzahirkan rasa takut kita kepada Allah, kita kena ingat seksa Allah. Belum lagi seksaan di mahsyar pada hari kiamat. Ingat seksaan dalam kubur tu cukup tuan-tuan. Allah. Sehingga Nabi angkat jarinya macam ni. Nak menceritakan dahsyat tak dahsyatnya seksa kubur itu, Nabi angkat apabila sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana yang dikatakan seksanya azab kubur itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah pun angkat tangan, dia tunjuk macam ni, dia masuk bunyi. Beginilah berselisihnya tulang rusuk kita ini tuan-tuan, dihimpit oleh tanah kubur. Tak gerun kita. Itu baru himpitan tanah kubur. Belum lagi dalam kubur itu dinyalakan api berterusan hingga hari kiamat. Belum lagi binatang yang berbisa. Belum lagi persoalan mukar dan nakir. Ma rabbuka ma nabiyuka. Baru soalan ma rabbuka, siapakah Tuhan kau, kata malaikat mungkar. Lidah kelu nak menjawab Allahu Rabbi, maka dibalun oleh malaikat nakir. Terbenamlah mayat itu ke dalam tanah, kira-kira 70 hasta. Congkil balik, soal lagi. Selagi tak lepas soalan yang pertama, dia tidak akan pergi soalan yang kedua. Maknanya kalau soalan pertama itu tak lepas, sampailah hari kiamat. Waliyahzubillah. Dahsyat kan. Jadi maknanya sentiasa kita menyebut pada diri kita sangat seksanya azab Allah. 2. Yang ketiga, sentiasa menyebutkan dhaifun dirimu daripada menanggung akan dia. Di kita ni tuan-tuan, dhaif, lemah. Dalam alam kubur tuan-tuan, tidak ada sesiapa yang boleh menolong. Kita hanya seorang diri. Itu sebabnya apabila dimasukkan sahaja jenazah ke liang lahat, masih terdengar lagi telapak kaki yang menghantar, telapak kaki anak-anak, isteri atau suami ataupun adik-beradik atau saudara mara. Ketika itu dah bertempik mereka. Belum lagi datangnya muka nangkir. Kerana apa dia kata? Ya Allah, gelapnya lubang ini, ya Allah. Tolonglah ayah nak, tolonglah ibu nak, lubang ni begitu gelap. Bertempik dia tuan-tuan. Tapi tak ada siapa yang dengar. Hanya yang boleh membantu ketika itu amalan kita lah. Itu sebabnya awal-awal tadi dia dah beritahu.
Berapa banyak amalan kita buat. Bayangkan. Itu sebabnya yang ketiga dia kata, sebutkan engkau ni lemah. Engkau jangan nak sombong lah. Itu Tuhan kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berkata Tuhan kamu, ud'uni, mintalah kepada aku, kata Allah. Astajib lakum, sesungguhnya aku perkenankan nanti, sama ada cepat ataupun lambat. Itu sebabnya tuan-tuan, Nabi sebut dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi? Aqrabu ma yakunul 'abdu li rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a fihi. Rawahu Muslim wa Abu Daud dan An-Nasa'i. Ini Nabi kata hadis sahih. Jadi buat tuan-tuan. Apa kata Nabi? Sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah dikala hamba itu sedang sujud di hadapan Allah. Sebab itu, kata Nabi, perbanyakkanlah doa di dalam sujud. Maknanya kalau orang tu sembahyang, saat yang paling hampir dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah ketika dalam sujud. Oleh itu kata Nabi, mintalah seberapa banyak ketika engkau berada dalam sujud. Jadi kalau kita sembahyang seorang diri tuan-tuan, tak apa, boleh lama sedikit kita sujud. Bila sembahyang berjemaah, imam tak bolehlah lama-lama sangat. Marah makmum. Apa menterdarahnya imam sujud lama, dimarah imam. Tapi kalau sembahyang seorang diri, Nabi kata engkau sujudlah lama. Minta dalam sujud tu. Tetapi zahirkan dalam bahasa Arab. Kalau nak sebut dalam bahasa Melayu, dalam hati. Doalah ketika berada di dalam sujud. Di saat itu hampirnya seorang hamba dengan Tuhan dia. Nabi dah kata tuan-tuan. Dalam erti kata, kita dah tahu kita ni hamba yang lemah. Sentiasa kita memohon pertolongan, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dah ajar. Cuma kita je tak nak. Tuhan pun dah sebut, doalah kepada aku, jangan kau sombong sangat. Sebab dia dah sebut yang ketiga itu, sebutkan dirimu, sesungguhnya dirimu dalam keadaan dhaif. Dan yang keempat, sentiasa kamu sebut akan kudrat Allah, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala atasmu, manakala dikehendaki dan betapa kehendaknya. Sebut Allah Ta'ala yang maha berkuasa, Allah Ta'ala yang maha agung, segala-galanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah dhaifun. Oleh itu kalau kita dah tahu Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang maha agung dan segala-galanya, maka kita kena akurlah. Hendaklah kita rasa takut, rasa gerun dengan azab Allah. Itu sebabnya tuan-tuan, tanamkan dalam diri kita perasaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Dan ada pun sifat raja. Raja ni maknanya sentiasa mengharapkan kepada Allah. Kita ni tuan-tuan 17 kali kita sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau juga ya Allah kami meminta pertolongan.
Itu sebabnya disuruh kita berdoa. Dan doa tu pun kena jagalah tuan-tuan adab-adab dia. Nabi dah ajar, apabila kamu sempurna mengambil uduk dengan memelihara segala yang sunat-sunat, yakni mulai daripada membasuh pergelangan tangan, buat 3 kali, kamu berkumur-kumur 3 kali, kamu menghisap air ke hidung 3 kali, kemudian kamu membasuh muka dan anggota uduk yang lain 3 kali. Kemudian mendahulukan yang kanan, dalam erti kata semua pelihara apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya engkau berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahirin. Nabi kata, engkau tadah tangan kau ketika berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahirin. Nabi kata, engkau masuklah salah satu daripada 8 pintu-pintu syurga. Masuklah, kata Nabi, apabila engkau sempurna dengan wuduk engkau, diakhiri dengan doa. Tak nak ke kita, tuan-tuan? Nabi dah ajar. Tapi biarlah buat dengan sempurna. Kalau Nabi sembahyang dengan sempurna, salu kama ra'aitumuni usalli, kita tak lihat Nabi sembahyang, tetapi diajarkan oleh ulama begini Nabi sembahyang. Mengapa kita tak nak ikut? Hebat sangat ke kita? Itu persoalan dia. Oleh itu, tuan-tuan, perasaan raja maka iaitu mengkembangkan akan hati dengan menyebut anugerah Allah. Apa maksud mengkembangkan akan hati? Membesarkan dengan menyebut anugerah Allah. Ya Allah, banyaknya anugerah engkau kepada aku. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tuhan kata, jika engkau nak hitung, wa in ta'udu ni'matallah, akan nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu nak hitung. Tak terhitung kita nikmat Allah kepada kita. Betapa banyaknya nikmat Allah. Itu sebabnya dia kata, nak meletakkan pengharapan kita kepada Allah, mengkembangkan hati kita, membesarkan hati kita, mengagungkan dengan menyebut anugerah Allah dan kurniaannya. Itu sebabnya, tuan-tuan, disunatkan apabila kita terjaga dari tidur, alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Terjaga kita, segala puji bagi Allah, allazi ahyani, yang telah menghidupkan aku balik, ba'da amatani, selepas mematikan aku, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya tempat kembali. Kita tidur tu ibarat mati, tuan-tuan, roh kita keluar. Itu sebabnya orang tidur mana dia sedar. Dia tak sedar, roh dia keluar. Itu yang kadang-kadang dikatakan mati dalam tidur, roh tak sempat nak masuk balik. Mungkin roh rasa menyampah dah aku, dia tak nak masuk balik. Mati. Bagaimana mati? Dalam tidur, gerak-gerak dah habis dah. Tengok, tuan-tuan, Allah Ta'ala maha berkuasa. Tak gerun kita. Tiba-tiba kita terjaga, rupa-rupanya roh kembali semula kepada jasad.
Dan beginilah apabila kita berada di alam barzah, alam kubur. Elok-elok saja dikebumikan, dah siap dikambuh dengan tanah, maka roh akan datang balik masuk ke dalam jasad, akan hidup semula. Dan begitulah juga semasa kita tidur. Itu sebabnya tidur ini dikira mati yang pertama. Mati yang kedua, mati yang betul-betul tu, yang meninggalkan dunia. Itu sebabnya tuan-tuan, syukurlah. Dah lama engkau tidur, 8 jam engkau tidur, ibarat engkau mati. Sampai orang kata, dia tu tak sedar-sedar, macam tidur mati. Memang tidur tu mati dah. Kalau dia sedar, tak adalah dia tidur. Allahu Akbar. Baik. Dan menenangkan hati kepada keluasan rahmat Allah. Tenang hati kita. Melihatkan kepada apa? Luasnya nikmat Allah, rahmat Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tengok bagaimana Allah Ta'ala jadikan ibil, unta, berjalan di padang pasir yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, tetapi boleh hidup. Engkau lihat bagaimana langit yang terangkat, yang tidak ada bertiang. Engkau lihat bagaimana bumi yang terbentang luas. Walaupun kajian ilmu geografi bumi ini bulat, tapi kalau engkau berjalan di atas dataran bumi ini sampai penghujung, pasti engkau tidak akan terbalik kepala engkau ke bawah. Walaupun ilmu geografi kata bumi ini bulat, tetapi Tuhan kata bumi ini adalah terhampar luas. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana bukit gunung ganang itu terpacak. Cuma keraukusan tangan-tangan manusia yang menghancurkan. Sebenarnya dia elok tegak. Itu sebabnya disebut di sini menenangkan hati kepada keluasan rahmat Allah. Dan ini pula jumlah daripada khawatir, tiada kuasa bagi hamba. Khawatir mana? Berbimbang-bimbang, aku tak ada kuasa ya Allah, aku ni dhaif ya Allah. Itu sebabnya selalu kita sebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku tidak ada daya upaya ya Allah, dan aku tidak ada kekuatan ya Allah, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan Engkau yang maha tinggi lagi maha besar. Kita tak mampu. Walaupun ada hidangan di hadapan mata kita, tuan-tuan, tetapi kalau Allah Ta'ala tak izinkan tangan kita untuk menyuap, Allah Ta'ala tak izinkan lidah kita untuk merasa, mulut kita untuk mengunyah, Allah tak izinkan untuk kita menelan, maka tak boleh, tuan-tuan. Itu sebabnya kita hamba yang lemah, sentiasa kita berkata la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Disebut di situ. Baik. Dan raja mengharapkan pertolongan Allah, iaitu kuasa
dan dapat dikerjakan, iaitu menyebutkan kurniaan Allah dan keluasan rahmat-Nya, dan terkadang dinamakan rajak pula berkendakkan kepada mukhatir, yakni perkara-perkara yang ditakuti kebinasaan dengan istisna. Maknanya apabila disebut pengharapan itu, kerana apa? Allah Ta'ala saja yang berkuasa, yang dapat melakukan sesuatu. Kun fayakun, kata Allah. Bila Allah Ta'ala sebut kun fayakun, maka jadilah. Kita tak ada, tuan-tuan. Allah Ta'ala saja yang maha berkuasa. Iaitu banyakkanlah kita menyebut kurniaan Allah dan luasnya rahmat-Nya. Dan terkadang pula dinamakan rajak pengharapan itu berkendakkan akan mukhatir, yakni perkara-perkara yang ditakuti kebinasaan. Ya Allah, aku mengharapkan kepadamu, ya Allah, janganlah Engkau turunkan bala dan wabak penyakit ini, ya Allah. Tengok, kita mengharapkan supaya jangan Allah Ta'ala turunkan wabak, Allah Ta'ala datangkan bala. Kerana apa? Ia boleh membinasakan kami, ya Allah. Itu sebabnya Allah Ta'ala kata doalah. Doa supaya minta kepada Allah, supaya Allah Ta'ala berikan ubatnya. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada ubatnya. Tetapi Allah Ta'ala kata engkau ikhtiarlah. Aku yang datang penyakit, aku yang datangkan penyakit, aku yang datangkan ubatnya. Engkau ikhtiar. Tetapi semuanya itu adalah sebagai peringatan daripada Allah. Itu sebenarnya, tuan-tuan. Engkau hebat sangat ke, kata Allah? Tiba-tiba aku datangkan wabak, aku datangkan bala, sehingga begitu ramai yang mati. Engkau tak sedar ke, kata Allah? Sehingga hari ini terkial-kial manusia nak mencari penawarnya. Ini nak menunjukkan Allah Ta'ala maha berkuasa. Dalam bahasa kata, engkau ingatlah sedikit, engkau tu adalah insanun dha'ifun, manusia yang bersifat lemah. Janganlah engkau nak lebih-lebih sangat, kata Allah. Itu dalam bahasa yang mudah. Baik. Dan dikehendaki daripada bab ini, iaitu yang pertama menyebutkan dan mengingatkan kurniaan Allah dan luasnya rahmat Allah atas segala hamba-Nya, atas sekira-kira mengkembangkan, membesarkan hati dan menyenangkan dia. Dan lawannya itu iaitu putus asa, dan iaitu ingat akan luput rahmat Allah dan kurniaannya, dan memutuskan hati yang demikian, dan iaitu maksiat yang semata-mata. Tengok, dia letak lawan. Allah Ta'ala beri rahmat, beri keistimewaan, beri kesenangan. Namun demikian Allah Ta'ala kata, sampai satu masa besok aku datangkan kamu dalam keadaan putus asa. Putus asa macam mana? Iaitu luput rahmat Allah. Aku tarik rahmat Allah. Maknanya, tuan-tuan, sebagai contoh yang mudah, dahulu zaman kita muda belia, orang kata dalam kampung ni akulah yang paling hebat, akulah yang paling cantik, akulah anak dara yang paling comel sekali dalam kampung. Lama kelamaan, tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik sedikit demi sedikit. Allah Ta'ala datangkan kedut demi kedut. Allah Ta'ala datangkan warna putih demi putih. Akhirnya dialah yang paling hodoh dalam kampung. Sebab Allah Ta'ala tarik nikmat tu.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Engkau syukur aku tambah, kata Allah. Tapi engkau kufur, aku tambah. Aku datangkan azab. Wa la in kafartum inna azabi. Engkau ingat azab aku, kata Allah. Allah tarik rahmat dia, kurniaan dia dan memutuskan hati daripada yang demikian. Sehingga orang putus asa, ya Allah, sampai hari ini, ya Allah, masih lagi tidak ditemui penawar bagi wabak ini, ya Allah. Sampai di saat ini, ya Allah, masih belum ditemui penawar bagi wabak ini. Seolah-olah manusia dah putus asa dah. Kematian semakin hari semakin bertambah. Penawarnya belum ada. Dan akhirnya semua orang dalam keadaan resah gelisah, tuan-tuan. Disebut dalam kitab ni. Dan raja itu fardu. Mengharapkan kepada Allah itu suatu kefarduan. Apabila tiada jalan bagi melepaskan daripada putus asa, melainkan dengan dia, dengan Allah. Tengok. Sampai suatu ketika besok pengharapan kepada Allah menjadi suatu kewajipan. Sekarang ni memang ya. Semua orang minta mengharapkan, ya Allah, jauhilah segala wabak dan bala ini, ya Allah. Sudah menjadi kefarduan. Dulu mula-mula tak ada kisah apa pun. Sekarang ini apabila bala dan wabak itu berterusan berbulan-bulan, begitu ramai yang mati, barulah terasa, ya Allah, mengadu kepada Allah. Itu sebabnya disebut di situ. Apabila dah tiada jalan lagi melepaskan daripada putus asa ini, melainkan mengharapkan sungguh-sungguh kepada Allah. Itu yang menjadikan, dia kata, pengharapan kepada Allah itu menjadi fardu. Oh, dulu engkau tak kisah. Engkau kondem ulama, alah ulama ni begini-begini, I fed up lah dengan you. Itu salah, ini salah, itu haram, ini haram. Sekarang manalah ulama? Mintalah ulama berdoa, mintalah ulama solat hajat, mohon kepada Allah supaya dia pertemukan ubatnya. Itu sampai kepada peringkat fardu dah sekarang, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat, tuan-tuan. Dan jika ada didapati jalan yang lain melepaskan putus asa itu, maka iaitu sunat kemudian daripada ia iktikadkan pada jumlahnya dalam anugerah Allah dan keluasan rahmatnya. Maka sunat, yakinlah dengan nikmat-nikmat Allah. Sampai macam tu. Kalau dah tak ada jalan lain, kau kena yakinlah dengan Allah. Tapi tuan-tuan, walaupun dah banyak yang mati, dah banyak musibah, dah banyak bala, tetapi orang tak sembahyang masih tak sembahyang. Yang kafir janganlah kita hirau. Yang Islam ni masih lagi ramai tak sembahyang. Masih lagi melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Aku kata rasuah jangan buat. Buat juga, walaupun Allah Ta'ala dah sebut, Nabi pun dah sebut, ar-rashi wal murtashi finnar. Memberi rasuah dan menerima rasuah dalam neraka. Nabi dah sebut. Orang tak kisah. Tengok tuan-tuan. Baik, dan muqaddimah, pendahuluan bagi raja itu ada 4. Sebagai penutup dia. Pertama,
engkau sebut dahulu kekurniaan Allah kepadanya daripada ketiadaan dahulu bagi amal. Cara bagaimana kita nak meletakkan pengharapan kepada Allah dalam kitab ini diajar kepada kita. Pertama, engkau sebut dahulu kurniaan Allah. Maknanya, cubalah engkau fikir, cubalah engkau sebut berapa banyak dah nikmat Allah. Itu sebabnya tuan-tuan nak mengajar kepada kita apabila dia kata dengan ketiadaan mendahulu bagi amal, sebelum kita berdoa itu engkau puji Allah. Ini dia katakan adab-adab berdoa. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini adab dia. Maknanya engkau puji Allah dahulu. Kalau engkau nak mengharapkan sesuatu, engkau puji Nabi, selawat ke atas Nabi. Maknanya jangan kau sombong. Kita menghadap orang yang berkedudukan tinggi pun tuan-tuan, berbelit-belit bahasa. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Beribu-ribu, bukan beratus-ratus ampun, beribu. Sembah patik harap diampun. Belum cakap lagi, baru nak cakap minta ampun dah. Bahasa tu. Ini dengan manusia. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, bukan berpuluh-puluh ampun. Beribu minta ampun. Sembah patik, belum cakap lagi. Patik nak tanah tuanku, belum cakap lagi, dah minta ampun. Takut terguris tuanku. Tengok bahasa cantiknya tuan-tuan. Adab bangsa kita, menghormati orang yang berjawatan, yang tinggi kedudukan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, ini dengan Allah, engkau puji Allah dahulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jangan sombong sangat, kata Allah. Itu sebabnya disebut. Muqaddimah dia, engkau sebut dahulu kurniaan Allah kepadanya daripada ketiadaan mendahulukan amal. Dan tiada ada yang mensyafaatkan akan dia. Tak ada yang memberi syafaat, hanya Allah. Satu. Yang kedua, menyebutkan barang yang dijanjinya daripada berpanjangan pahala. Yang saya kata tadi, berpanjangan pahala. Kalau kita sembahyang, betul sembahyang kita, Allah Ta'ala akan berikan ganjaran pahala di hari akhirat besok. Ini yang dikatakan berpanjangan pahala. Kita bersedekah, berpanjangan pahala, Allah Ta'ala akan beri. Dan besar pemberian dan karamatnya, sekira-kira semata-mata kurniaannya dan kemurahannya. Tiada jalan yang istihqaq, yang benar kamu akan dia dengan fa'il, dengan perbuatan kamu. Kerana jikalau ada ia sekira-kira perbuatan kamu, niscaya adalah ia sekurang sesuatu dan sekecil-kecil pekerjaan, yang ini tiada diberikan seumpama janji itu, kerana sangat hinanya, hakirnya amalan kamu. Itu sebabnya tuan-tuan, kita sembahyang subuh tadi hanya 2 rakaat. Berapa minit kita sembahyang? Hakirun, sedikit sangat amalan. Tetapi kita minta tak, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Engkau sembahyang 2 rakaat aja, dalam berapa minit engkau sembahyang? Tetapi
Engkau minta masukkanlah kami dalam syurga ya Allah. 2 minit, berapa minit? 5 minit, 10 minit kau sembahyang subuh 2 rakaat tapi engkau minta nak masuk syurga. Sampai macam tu disebut. Baik, yang ketiga, sentiasa menyebutkan nikmat Allah atasmu pada pekerjaan agama dan duniamu. Maknanya nak meletakkan pengharapan kepada Allah, sentiasa menyebutkan nikmat Allah pada sekarang daripada pelbagai pertolongan dan kasih sayangnya daripada ketiadaan jalan yang istihqaq amal kamu. Baik, yang keempat, menyebutkan luasnya rahmat Allah dan mendahulukan akan ghazabnya, bahawasanya Tuhan itu yang Rahman ya Rahim lagi ghaniyun. Maknanya sebutkan, kalau kita meletakkan pengharapan kepada Allah, sebutkan luasnya rahmat Allah. Kemudian sebut, kalau aku derhaka kepada Allah, Allah Ta'ala marah. Walaupun Allah Ta'ala itu bersifat Rahman, bersifat Rahim. Kalau aku buat begini, Allah Ta'ala marah. Walaupun Allah Ta'ala itu bersifat Rahman, bersifat Rahim. Itu maksud dia. Lagi yang maha kaya, lagi yang maha mulia, lagi Raufun yang sentiasa balas kasihan bagi segala hamba-Nya. Maka penutupnya, maka apabila engkau ulang-ulangkan atasnya yang ini, banyak mengingatkan atas perkara yang tersebut dengan perkataan, maka limpah pada hatimu, penuh pada hatimu perasaan takut dan rajak dengan tiap-tiap kelakuan. Maknanya kalau sentiasa kita ulang-ulang, kita sebut, kata pengarang kitab ni, akan penuh dalam hati kita rasa perasaan takut kepada Allah, rasa perasaan mengharapkan kepada Allah tiap-tiap kelakuan kita. Wallahu waliyut taufiq. Maknanya selesai dah tajuk ni tuan-tuan. Jadi begitulah pengharapan kita. Akhir kalam, pegang 2 perkara. Nak jadi hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa, pertama sentiasa rasa takut kepada Allah. Yang kedua, letakkan sentiasa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Habis tajuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma afina bi badanina, Allahumma afina bi sam'ina, Allahumma afina bi basarina. Allahumma inna na'udzubika bi kalimatika tammati kulliha minar rihil ahmar wa minad da'il akbar bin nafsi wad dami wal lahmi wal azmi wal juludi wal uruqi. Subhanaka iza qadaita amran an yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika.